Kesihatan menyatakan apakah perancangan kementerian bagi mewujudkan dasar sekuriti ubat-ubatan negara dan sejauh manakah langkah kementerian mewujudkan stok penimbal ubat-ubatan dapat mengawal ketidakstabilan bekalan. Terima kasih. Selain Brown, Menteri Kesihatan, jawab 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa komited dalam memastikan ketersediaan bekalan dan sekuriti ubat-ubatan yang mampan serta akses berterusan terhadap ubat-ubatan penting di Malaysia. Untuk tujuan ini, Dasar Ubat Nasional atau DUNAS telah diluluskan pada Oktober 2006 bagi menyatakan komitmen kerajaan dan pihak yang berkaitan di dalam sektor farmasutikal ke arah menggalakkan keperolehan dan penggunaan ubat yang berkualiti, selamat berkesan, mampu dimiliki serta digunakan secara rasional. Selain itu, DUNAS juga diwujudkan bagi memastikan ubat-ubatan sentiasa mencukupi dan boleh diakses sama rata oleh seluruh rakyat Malaysia. Selaras dengan hasrat kementerian untuk memastikan ketersediaan bekalan dan sekuriti ubat-ubatan yang mampan, komponen ketiga di bawah DUNAS iaitu Access to Medicines telah pun diwujudkan. Tuan Yang Dipertua, kini terdapat peningkatan permintaan yang mendadak ubat-ubatan untuk rawatan penyakit seperti demam, sesema dan batuk. Sebagai contoh, penjualan bagi ubat paracetamol didapati meningkat sehingga 238% bagi suku pertama tahun 2022 berbanding data jualan suku pertama bagi tahun sebelumnya. Tambah pula, rantaian bekalan telah terjejas disebabkan polisi total lockdown di negara China, iaitu negara di mana bekalan bahan aktif farmasutikal yang terbanyak dihasilkan, dan juga peperangan di Rusia dan Ukraine, di mana bahan excipient, iaitu bahan yang ditambah kepada bahan aktif farmasutikal untuk memberikan gaya kohesif seperti kanji dihasilkan. Negara lain seperti Australia dan Singapura juga mengalami kekurangan stok ubat. Permintaan yang tinggi dan gangguan kepada bekalan ini telah menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan bagi beberapa jenis ubat-ubatan, walaupun pengeluaran ubat-ubatan tersebut telah ditingkatkan oleh pengilang-pengilang tempatan. Selain itu, jumlah ubat-ubatan yang diimport dari luar negara juga telah ditingkatkan. Secara umumnya, keadaan ini dijangka akan pulih menjelang suku keempat tahun 2022. Sementara itu, KKM juga telah bersetuju supaya stok ubat-ubatan penimbal KKM bagi ubat-ubatan tertentu diberi kebenaran untuk dilepaskan dan dijual kepada pihak swasta. Untuk jangka masa panjang, antara inisiatif yang telah dirancang bagi memastikan country drug security and self-reliance dengan izin, terutamanya dalam situasi krisis adalah: 1. Menggalakkan syarikat farmasutikal tempatan mengeluarkan ubat-ubatan sendiri termasuk bahan aktif farmasutikal API melalui public-private partnership. 2. Pembangunan ataupun naik taraf sistem pendaftaran Quest yang membolehkan product registration holder untuk mengemaskini status pemasaran produk secara real-time bagi membolehkan pihak berkuasa memantau ketersediaan produk di pasaran. 3. Pembangunan sistem pharmaceutical track and trace bagi meningkatkan kebolehkesanan rantaian bekalan ubat-ubatan serta memantau ketersediaan produk di pasaran. 4. Mengukuhkan kerjasama serantau ASEAN melalui ASEAN Drug Security and Self-Reliance Framework. Projek yang diketuai oleh Malaysia ini bermatlamat untuk menambah baik akses ubat-ubatan. Salah satu strategi di bawah rangka kerja framework ini adalah kaedah perolehan secara pukal ubat-ubatan untuk negara di rantau ASEAN. 5. Satu kerangka sedang diperhalusi bagi mewujudkan kerjasama strategik bersama negara-negara pengeluar API seperti India dan China bagi menjamin bekalan API untuk kegunaan negara termasuk semasa krisis. Dan yang keenam, peranan advokasi KKM berkaitan paten produk farmasutikal akan diperkukuhkan melalui kerjasama dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO untuk mengelakkan patent evergreening.
Ini akan memastikan akses lebih awal kepada ubat-ubatan generik yang mampu milik dan melindungi hak pemegang paten. Dengan adanya perancangan ini, Kementerian berharap ianya dapat menjamin bekalan ubat-ubatan yang mencukupi serta berkualiti, selamat dan berkesan kepada rakyat Malaysia. Terima kasih.